InsyaAllah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sekali lagi kita diizinkan, Allah telah beri izinkan kita untuk sama-sama bagi itu dalam satu majlis ilmu, masih diberi kekuatan, mungkin beberapa sihat, tapi masih diberi kekuatan, masih diberi masa, lapangan dan masa untuk menambah amal-amal kita, amal kita untuk melatih diri kita untuk meningkatkan iman. Jadi subhanallah, sebelum kita teruskan majlis ilmu, baik kiranya kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Jadi untuk itu kami nak minta siapa-siapa di situ, Haili dah pandai Fatihah dah? Atau Bibiana? Haili atau Bibiana dah pandai baca Fatihah? Tuan Jeffrey kuat saya untuk bimbing buat Fatihah. Sikit, okey. Kita cuba dengarkan. Kalau ada yang tepat persiapa, kita boleh perbetulkan. Jadi kami mula share screen slide untuk membantu kita baca Fatihah tadi. Screen. Right. Okay, patient gosok gigi. Subhanallah. Okay, tak apa. Take your time. Okay, jadi kalau saya Bibiana, kita sis Bibiana kita kalau ready, kita boleh sama-sama baca Fatihah yang dibimbing oleh Kak Bibiana kita. Silakan. Masa kita tekan sini. Tunjuk skrin, dapat nanda skrin, kita jadi bimbingan lah. Contohnya tadi Fatihah si lancar. Right, silakan. Silakan Sis Bibiana, dapat buka mikrofon. Sama-sama kita mantapkan bacaan Fatihah kita. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kan Allah, jadi kita biasakan diri kan Allah biasakan diri untuk baca Al-Fatihah. Jadi baca Fatihah itu satu kewajipan, antara kewajipan kita sebelum kita dapat sembahyang solatnya, kita sebagusnya dapat baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu jadi satu rukun yang mana kita perlu mantapkan. Jadi bagus tadi kami dengar sebutan Ihdinas siratal mustaqim. Betul sebutan kita, siratal mustaqim. Jadi cuma kita kena beza bila kita baca Rumi dengan kita baca yang Arab tu tadi. Contohnya alamin, alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alamin. Kalau alamin maksudnya ya yang alif, dot ain, alamin. Jadi kena betulkan sebutan alamin ya. Ya ada juga sikit di ain dekat tadi sini atau nasta'in. Kalau kita nampak dekat dia ada apostrofi dekat dia sebenarnya ada huruf ain. Bukan ta'in tapi ta'ain. Ta'in.
Jadi insyaAllah kita perbetulkan sebutan bacaan kita. Dan kalau perasan juga, kalau kita ikut, kalau Kak Bibiana, Asis Bibiana boleh ikut kelas kita, Iqra kita setiap hari Rabu dan Khamis. Kalau kita nanggar kat atas tu, Maliki Yaumiddin, surah ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, ada alif kecil kat situ. Jadi bila ada alif kecil, kita panjangkan. Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin. Tapi si salah kita baca Maliki Yaumiddin. Si salah. Bukan kesalahan yang besar lah. Tapi sebetulnya bila ada alif kecil kat siap Maliki Yaumiddin, boleh dipanjangkan. Jadi untuk kita membantu untuk perbetulkan bacaan Al-Fatihah kita. Jadi kerana Allah, sebelum kita teruskan juga, sebelum kita teruskan kelas kita juga, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Jadikan kebiasaan kita untuk sentiasa berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum naik kenderaan, semasa memandu. Banyakkan berzikir, banyakkan berselawat. Jadi sebelum kita belajar, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terangkan hati kita, untuk menerima ilmu, terangkan hati kita untuk menerima ilmu. Jadi insyaAllah sama-sama kita baca doa penerangan hati dan pada penghujungnya kita akhiri dengan doa Nabi Musa. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan permudahkan lisanku. Mengungkaikan simpulan pada lidahku. Semoga apa yang dipercakapkan difahami. Amin ya rabbal alamin. Jadi kerana Allah, hari ini kita nak tengok tentang witir. Hari ini kita nak tengok witir. Tapi sebelum kita nak tengok witir, kerana Allah, pertama-sama sekali, marilah kita sama-sama berusaha nak ada satu benda, satu amalan atau satu peringatan, satu amalan zikir atau pernah dengar tak orang sebut hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim, yang bermaksud cukuplah bagiku Allah sebagai penolong kerana dialah yang maha memberi perlindungan. Dialah sebaik-baik yang memberi perlindungan. Dan tiada daya dan upaya melainkan Allah yang maha agung, yang mengetahui segalanya dan maha agung, maha azim. Jadi lafaz ni hasbunallah wa ni'mal wakil mengajar kita bahawa dalam segala ujian atau segala musibah yang berlaku ke atas kita seharusnya beringat dalam kesusahan Allah akan bantu bila kita sabar. Bila kita tak sabar, kita tak berusaha, maka bantuan Allah tak akan sampai. Jadi kerana Allah, kita kena banyakkan berdoa, banyakkan berusaha dalam hidup ini. Nak melawan hawa nafsu, nak melawan rasa marah, nak rasa marah kenapa benda ni berlaku, atau rasa putus asa, kena lawan. Kita kena lawan, kena bersikap positif, kena bersangka baik dengan aturan yang Allah telah lakukan kat atas kita. Jadi kerana Allah, kita ni banyak salah dan silap yang kita lakukan, yang mungkin kita terlepas cakap, kita kalau boleh kita terus minta ampun dan maaf. Jadi kalau kita selepas cakap kepada sesiapa yang kita maksudkan tadi, kita kena minta ampun, maaf dulu kepada orangnya, minta maaf dulu kepada orangnya. Kalau kita salah cakap kepada isteri kita, pada anak kita, pada suami kita, pada ibu bapa kita, pada jiran kita, kepada sahabat kita, sahabat kerja kita dan sebagainya, kena cepat-cepat minta maaf. Jangan ada ego dalam diri tu. Kalau ego tu terlalu tinggi, nak ucap minta maaf, itulah yang berlaku pada syaitan rajim, kepada iblis. Bila mana egonya terlalu tinggi, tak nak
tunduk kepada manusia apabila diperintahkan oleh Allah SWT yang Maha Agung. Walaupun iblis takut kepada Allah, tapi kerana sifat ego dan ini tadi, maka dia tak nak mohon maaf kepada Allah atas rasa ujub ni tadi, maka Allah laknat, Allah rejam, Allah rejam syaitan ni ke api neraka. Jadi kerana Allah sama-sama kita belajar hari ini bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi ini tadi, pernah dengar perkataan witir? Perkataan witir mungkin bagi setengah kita, kerana mungkin malah orang yang mungkin lahir Islam tak menjadikan amalan, mungkin duha lebih famous. Kita dah belajar pasal duha minggu lepas, duha dan tahajud. Jadi witir ni mungkin hanya difikirkan. Kebanyakan kita dekat Sarawak ni, kat Miri ni atau kat Sarawak ni, kat Malaysia ni, fikirkan bahawa witir ni hanya ada dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan bila kita solat tarawih, habis solat tarawih akan dihabiskan dengan solat witir. Solat tarawih ni maksudnya solat malam yang lepas waktu Isyak pada bulan Ramadan, kita akan bersemayang sama ada 8 rakaat atau 20 rakaat, diakhiri dengan 3 rakaat solat witir ini tadi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan witir? Dah tahu tak apa maksud witir? Witir bermaksud sesuatu yang ganjil. Witir maksudnya yang ganjil sebab Allah suka benda-benda yang ganjil. Jadi witir ni kalau disinonimkan adalah penutup segala solat. Jadi kalau kita tengok mukadimah, kita sharekan amalan sunat untuk berwitir ni tadi, dia walaupun sunat tapi sunat yang sangat-sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Kalau kita sebenarnya ada solat 5 waktu kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita ada solat 5 waktu. Kita ada solat 5 waktu. Yang ni kena jaga. Yang ni kena jaga. Solat 5 waktu kena jaga. Tak ada maknanya kita sembahyang duha, kita sembahyang tahajud, kita sembahyang witir ni tadi yang statusnya sunat. Kalau yang fardu tadi tak dibuat. Jadi fardu kena jaga dulu. Fardu kena jaga dulu. Amalan-amalan sunat ni untuk menambahkan, untuk memperbaiki juga diri kita, untuk menambah baik diri kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia dan sebagai seorang hamba Allah. Jadi amalan-amalan ni sebagai tambahan untuk kita macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana Allah, tuntutan pertama yang dalam Islam yang dituntut atas kita adalah yang kewajipan, walaupun tadi tak dimasukkan dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Kita bersyahadah tadi, masuk Islam, kita bersyahadah, kemudian solat 5 waktu, kita berbayar zakat, kita berpuasa dan menunaikan haji. Ini yang disebutkan dalam rukun Islam. Tapi dalam kewajipan kita masih ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita kepada mak bapak kita, tanggungjawab kita kepada jiran kita, tanggungjawab kita sebagai seorang anak, tanggungjawab kita yang lain-lain. Kita kena untuk bersedekah, untuk berpuasa. Puasa bukan hanya bulan Ramadan, tapi puasa kalau boleh dibiasakan setiap minggu. Dan malah kalau solat tadi bukan hanya solat 5 waktu, tapi solat-solat tambahan. Inilah solat-solat tambahan yang membantu kita. Contohnya macam duha yang membantu kita untuk memurahkan rezeki. Dalam kesibukan pagi, kita masih ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab 2 waktu yang panjang, subuh sampai zuhur, ada sembahyang duha. Kemudian dalam sembahyang malam, tahajud, malam antara isyak sampai subuh pun masa yang panjang. Kita tidur malam tapi kita bangun, tanda kita seorang hamba Tuhan. Kita sanggup bangun, kita merancang untuk bangun tengah malam atau bangun awal sebelum subuh untuk sembahyang tahajud. Jadi alhamdulillah, kalau siapa-siapa yang malam tadi, kita hujung-hujung minggu macam ni, kalau hari bekerja kita rasa terlalu penat bekerja, cuba latih diri untuk tambah amal kita untuk ini. Sebab kita tak dapat beli syurga dengan wang ringgit, kita tak dapat beli. Tapi apabila kita melakukan amal-amal tambahan, kita tambahkan dengan selain pada zakat, kita tambahkan sedekah. Selainkan puasa di bulan Ramadan, kita puasa juga setiap minggu. Dan selain pada solat 5 waktu, kita tambah dengan solat-solat lain. Jadi solat-solat lain. Sebab ini mengajar kita, melatih diri kita untuk sentiasa 24/7, 24 jam, 7 hari seminggu, kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Tuhan. Sebab ajal kita bila-bila masa. Ajal kita, kematian kita bila-bila masa. Kata Nabi kita, siapa sebenarnya orang yang bijak?
Orang yang bijak sebenarnya orang yang bersiap-siap. Orang yang sentiasa bersiap-siap untuk pergi ke alam seterusnya. Alam seterusnya maksudnya alam barzah atau alam ni kita matilah, kita bersiap-siap untuk mati. Sebab dunia ni sementara. Kita tak tahu kan, ada yang baru menyambut ulang tahun semalam. Jadi alhamdulillah, kita puji dan syukur kepada Allah SWT. Tapi hari lahir kita, semakin kita meningkat usia, macam Roshan sekarang ni 40, tahun ni masuk 41, tak tahu sampai ke tak sampai, bulan 5 nanti, tak tahu sampai ke tak sampai. Jadi satu bonus kita bersyukur bila datang tarikh lahir kita, hari lahir kita, sebenarnya kita bersyukur nikmat-nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan kita beringat bahawa kita semakin dekat, setahun lebih dekat, sehari lebih dekat, seminggu lebih dekat, sebulan lebih dekat, seminggu lebih dekat, atau sehari lebih dekat dengan masa yang telah dijanjikan kepada kita. Sebab Tuhan sendiri sebut, dan kita pun tak dapat deny, disebutkan dalam kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, kita yang hidup ni, setiap yang bernafas pasti akan merasai mati. Merasai bahasa yang digunakan merasai. Subhanallah. Kenapa tak sebut mati je kan? Tapi dia kata merasai mati. Betapa sebenarnya ayat tu nak mengingatkan kita, mati ni bukan suatu benda yang kecil. Kita akan menyesal nanti. Menyesal nanti kat dunia ni kita tak ada pahala-pahala tambahan. Malah orang yang meninggal dunia berdoa meminta kepada Allah SWT, meminta pada kita ni kita minta kita dijauhkan daripada orang-orang yang macam ni kan, meminta kepada Allah SWT nak bangkit dunia, nak sebut subhanallah je, nak sebut la ilaha illallah, nak sebut Allahu akbar, nak masya Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi yang benda-benda macam ni nak sebut, nak melafazkan zikir saja, nak hidupkan sesaat just untuk sebut, sebab walaupun sunat tapi pahalanya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi kita nak hari ini nak belajar satu benda, satu lagi solat sunat yang dalam Islam dia ada 5 hukum dalam ibadah kita. Jadi siapa yang baru join kelas kita dah cerita benda ni awal-awal dululah, konsep ibadah. Bila konsep ibadah dalam Islam, ni just recap balik, konsep ibadah dalam Islam, setiap perbuatan kita adalah ibadah kepada Tuhan kita. Ibadah ni maksudnya ibadah datang daripada perkataan abdi, hamba abdi tadi kan, Abdullah tadi hamba Allah, hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan dan hamba manusia tak sama. Kita hamba Tuhan bagi kita syurga kalau kita ikut segala perintahnya. Seorang hamba patut ikut segala perintah kan. Jadi tapi kalau kita hamba yang ingkar, Allah akan bagi azab yang sangat ni, sebab Allah sayang kita. Dia bagi amaran untuk, sebab ada orang dia tak pergi tak terpanggil lah, tak termotivasi dengan ganjaran. Kata ada syurga, ada istana yang Allah bina untuk setiap manusia daripada Adam sampai ini. Allah dah bina dah, sekarang ni dah wujud dah. Kata Ustaz Wadi Anwar semalam, subhanallah, Allah dah cipta dah. Tanda Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Walaupun manusia ni tadi ada yang memang Allah dah tahu memang tak akan terima Allah sebagai Tuhan, tak akan terima Islam, tak akan terima adanya pencipta, mereka Tuhan-Tuhan yang selain untuk disembah kan, Tuhan yang diciptanya sendiri, patung-patung dan sebagainya, atau konsep-konsep yang manusia boleh menjadi Tuhan dan sebagainya. Jadi yang ni dalam Islam tak ada, bahawa kita ni kembali kepada Allah SWT. Jadi hari ni kita nak belajar satu solat sunat yang sangat-sangat dituntut. Macam kita cerita pasal duha minggu lepas, duha dan tahajud, duha dan tahajud. Satu lagi amalan yang Nabi tak pernah tinggalkan. Tapi tak jadi wajib macam solat 5 waktu, dia hanya wajib ke atas Nabi kita. Tapi bagi kita sangat-sangat dituntut. Atau sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut. Maksudnya tadi sama lah macam duduk antara 2 sujud, sama lah salam kedua. Kita bagi salam kedua. Salam kedua sunat apa? Inilah macam bacaan kunut. Kita baca kunut dalam subuh, kita angkat untuk berdoa, lepas kita rukuk rakaat kedua. Bagi siapa yang belum biasa sembahyang subuh, dan untuk sembahyang subuh dia ada berbeza sikit dengan sembahyang fardu lain. Bila masuk sebelum kita sujud pada rakaat kedua atau set kedua dalam sembahyang kita ada angkat doa. Jadi dari segi hukum untuk angkat doa tu pun sunat muakkad, sunat arba'ah yang sangat-sangat dituntut. Kalau kita tertinggal, kita kena sujud sahwi. Sujud sekali lagi
sujud sekali lagi sama ada kalau kita ingat sebelum salam, kita sujud sebelum salam. Kalau kita dah tak ingat sebelum salam tu, selepas salam baru ingat, kita sujud selepas salam ini. Just kemudian kita nak minta dengan Allah. Semua kita ni manusia saja, boleh lupa kan, kita boleh lupa. Jadi kalau benda yang sunat, kita tak perlu ganti kan, tak perlu ganti untuk angkat sunat tadi. Atau contohnya tadi tak baca tahiyat awal tadi kan, kita duduk balik, tak payah. Tapi kalau kita belum angkat habis, belum berdiri lebih pada lutut, kita boleh duduk balik sebenarnya. Kita boleh duduk balik untuk duduk tahiyat. Kalau kita ingat masa tu untuk tahiyat akhir. Jadi itu topik yang berbeza untuk hari ini. Jadi siapa-siapa yang belum lagi belajar solat fardu, kena belajarlah. Sebab format dia sama. Format untuk solat kita hampir sama untuk fardu dan sunat ni kan. Untuk fardu, untuk yang wajib. Fardu ni maksudnya yang wajib. Sunatnya yang tak wajib. Sunat bukan ingat sunat lelaki perempuan tu lah. Bukan yang sunat yang itu lah. Sunat ni maksudnya dari segi hukum ibadah tak wajib. Tapi kalau kita buat, dapat pahala. Tapi dari segi hukumnya, nanti kita tengok hukumnya. Jadi sembahyang sunat muakkad ni sunat yang sangat-sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Mengiringi sunat tarawih. Ni yang ni tadi. Tapi hakikatnya dia bukan dikhususkan pada sunat tarawih, tapi sunat tiap-tiap malam. Biasanya tiap-tiap malam lepas kita isyak, kita boleh tambah dengan solat sunat witir. Kalau kita tak ada niat untuk bangun tahajud, kita boleh terus witir. Macam kita dalam bulan Ramadan, habis tarawih, habis isyak, kita tarawih terus witir. Jadi witir ni sebenarnya sangat-sangat dituntut. Kalau boleh, yang sebaiknya kita lewatkan sebelum subuh. Tapi kalau kita tak yakin dapat bangun sebelum subuh, bangun selalu lepas subuh, macam sahabat kita tadi kan, Allah takdirkan baru bangun sepatutnya bangun awal, tapi mungkin tidur balik kita tidur balik. Ni kebiasaan hujung minggu kan, tak kerja, jadi ada yang tidur balik dan sebagainya. Jadi witir ni dilakukan sebaik-baiknya sebelum subuh. Masa untuk witir dari lepas isyak sampai sebelum subuh. Jadi solat witir ni Nabi tak pernah tinggal. Sama macam duha, sama macam tahajud tadi ya. Nabi tak pernah tinggal. Jadi solat yang satu solat yang angka dia ganjil. Bukan selain pada solat maghrib lah. Selain pada solat maghrib, kita tengok solat maghrib ada 3 rakaat kan. 3 rakaat. Solat witir pun angka dia ganjil. Okay, nanti kita tengok sama-sama. Okay. Sebelum kita nak tengok sama-sama berapa rakaat yang ada dalam solat witir, kita pergi kepada hadis-hadis yang Nabi ya. Okay, hadis ni tadi bagi siapa yang baru macam Kak Bibiana kita ke, atau Kak Aili tadi. Aili ya. Bila kita sebut pasal hadis ni adalah percakapan, perbuatan atau pemerhatian sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi kepada Nabi ya. Percakapan dan perbuatan cakapan dan perbuatan Nabi yang ditulis, ada pemerhatian kan. Jadi sebab itulah kita selalu tengok bila hadis selalunya digunakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada siapa sahabat yang pertama yang dengar daripada Nabi direct. Nama dia Abu Hurairah. Kat sini nama sahabat tu namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni maksudnya bapa kucing. Jadi bukan nama sebenar. Nama sebenarnya Bro Syah pun tak ingat tapi nama familiar dia Abu Hurairah. Abu Hurairah. Jadi dia dengar daripada Nabi. Nabi sebutnya sesiapa yang tidak berwitir, ni satu amaran siapa yang tak berwitir, maksudnya tak semayang witir lah malam-malam, maka bukanlah dia termasuk dalam golongan kami. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Ahmad dan Abu Daud ni dia yang mengumpul catatan dia dengar daripada Abu Hurairah sampai ke ni kepada sahabat-sahabat, ada rantaiannya sampai kepada Ahmad dan Abu Daud. Jadi ini ditulis dalam buku Ahmad dan Abu Daud. Ahmad seorang, Abu Daud tadi seorang lagi. Jadi ada dua kat sini ada 2 sanad, ada 2 jalur yang cerita pasal benda yang sama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Islam ada satu mekanisme yang akademik. Kita ni bukannya satu yang apa ni suka-suka ada orang. Sebab tu barang siapa yang menggunakan nama Nabi untuk
mereka-reka lah kata ni Nabi cakap ajar macam ni kan, makan benda ni dan sebagainya, nak semata-mata nak lakukan bisnes. Itu satu pembohongan kata Nabi, maka itu satu dosa yang sangat besar, Tapi kalau kita meyakini bila ada hadis daripada Bukhari, daripada Muslim, daripada Ahmad, daripada Abu Daud, ada banyak lagi perawi hadis. Jadi banyak lagi perawi hadis, kita bila ada hadis ni kita boleh beramal, kita boleh yakin bahawa Nabi betul-betul sebut benda ni. Nabi betul-betul sebut benda ni. Jadi apa kata Nabi, amaran Nabi katanya, maka bukanlah dia termasuk dalam golongan kami. Jadi subhanallah, kita ni dalam Al-Fatihah ada 3 golongan manusia. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. An'amta alaihim, inilah golongan para Nabi, para Nabi, para sahabat, yang generasi yang datang selepas Nabi Muhammad, yang mengikuti semua ajaran Nabi Muhammad, dan termasuklah kita ni, insya-Allah. Termasuk kita ni yang nak jadi umat Nabi Muhammad. Nak jadi umat Nabi Muhammad. Ni golongan pertama yang kita nak masuk. Bukan golongan kedua yang tahu apa yang kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Kita tahu kebenaran Allah SWT, tapi memilih untuk sembah Tuhan lain, untuk fasik. Malah ada yang munafik, yang berpura-pura. Jadi ni golongan yang dimurkai Allah, yang memilih untuk atau yang memang kafir, memang tak nak terima Islam langsung. Jadi sebab mustahil hari inilah kita cakap hari ni, dengan kecanggihan teknologi, dengan manusia ada satu daripada 4 manusia adalah orang Islam, mustahil tak pernah dengar perkataan Islam, mustahil tak pernah dengar Islam. Dan bagi kafir, yang orang kafir yang tidak mengamalkan Islam, tapi memang tak pernah betul-betul tak pernah dengar bahasa Islam, insya-Allah Allah Maha Adil, Allah maafkan yang tadi. Allah telah takdirkan, Allah takdirkan orang yang ni untuk jadi ujian kepada kita. Jadi kepada kita lagi jatuh dosa kepada kita, umat Islam yang dah terima Islam ni, kita tak sampaikan kepada orang yang tak dengar. Di fardu kifayah tu tadi terlepas bila ada orang yang berdakwah, tapi kalau tak ada orang berdakwah, maka kita sama-sama berdosa. Na'udzubillah. Jadi kerana Allah, ni amaran Nabi. Jadi kena belajar untuk berwitir nanti. Jadi kalau tak dapat setiap malam, cubalah seminggu sekali. Atau sebulan sekali. Cuba dekat sebulan sekali. Atau setahun sekali. Jadi belajar dulu. Cuba sekali. Lepas kita sembahyang Isyak, kita duduk, kita nak tutupkan segala solat-solat kita pada hari itu dengan solat witir. Solat witir ni mesti paling hujung. Tak ada solat lagi lepas solat witir. Tak ada solat sebaiknya tak ada solat lagi lepas solat witir, sebaiknya. Tapi bukan kata tak boleh langsung. Contohnya pada bulan Ramadan, kadang-kadang bila lepas tarawih orang terus sembahyang witir. Kita pun ikut solat witir juga. Tapi malam tu kita bangun. Ada nak solat jugalah. Sekejap. Jadi Allah, sorry iklan sekejap. Kita pergi slide seterusnya. Jadi tuntutan ini hadis kedua, jom salat witir. Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT menganugerahkan kepada kamu solat yang lebih baik daripada bersedekah seekor unta, yang sempurna dan baik, iaitu solat witir. Subhanallah. Jadi kalau kita tak mampu untuk berkorban dalam bulan korban, bulan haji, orang selalu pergi bulan orang pergi haji, bulan Zulhijjah, selalunya orang korban kalau harga seekor lembu dalam 8,000, kalau harga kambing mungkin dalam 2,500 ke 3,000 Mungkin ada yang murah lah, wallahualam, ada yang murah. Jadi kalau kita tak mampu ini sekurang-kurangnya nak dapat pahala yang sama, macam sedekah seekor unta. Ni tadi yang lebih, unta lagi dah mahal, ni yang sempurna dan baik. Jadi kenalah, bolehlah buat solat witir ni. Subhanallah, jangan kita tinggalkan. Ni daripada hadis daripada siapa? Daripada At-Tirmizi dan Al-Hakim. Ni lagi dua lagi perawi kita cuba kenal hari ni. Jadi kerana Allah, kita belajar kenal orang-orang yang telah diberikan petunjuk, orang-orang yang diberikan petunjuk. Selain pada Nabi kita,
Kita kenal semua sahabat-sahabat, kita kenal tabi'in, tabi'in. Imam yang 4 tu, imam mazhab tu adalah tabi'in dan tabi'in. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam yang kita kat Malaysia ni kita banyak bermazhab ikut Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan Allah. Jadi kerana Allah kita belajar untuk solat witir. Jadi dengan amaran, yang ni dengan ganjaran. Nabi kita cuba latih kita dengan ganjaran. Bukan Nabi suka-suka sebut benda ni sebab ilham yang Allah berikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh cakap kita dapat ada Rohul Kudus dalam kita yang menyampaikan. Rohul Kudus ni selalunya merujuk kepada siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tak pernah sampai kepada kita. Janganlah kita beritahu. Jadi bagi Nabi yang ada malaikat yang datang kepadanya, dan dia bila diberitakan tentang ni tadi tentang apa ni, bukan golongan, tak termasuk dalam golongan orang yang bernikmat, tak termasuk atau ada pahala seekor unta ni. Jadi ni ilham yang Allah bagi kepada semua para nabi. Jadi hadis yang ketiga menyebutkan Allah suka pada benda yang ganjil. Jadi witir yang bermaksud ganjil tadi. Dan semuanya Allah itu witir, yakni ganjil, dan dia menyukai witir, maka lazimkanlah solat witir wahai ahli Al-Quran. Jadi subhanallah, bagi orang Islam, kita kena ada hubungan dengan Al-Quran. Kena ada hubungan dengan Al-Quran, jadilah ahli pada Al-Quran. Ni lagi satu riwayat. Subhanallah, hari ni kita banyak kenal dengan perawi-perawi hadis. Perawi-perawi hadis yang terkenal lah. Kita kenal. Kalau tak pernah dengar tu, maksudnya kena cek balik lah. Kena cek balik. Forward depan. Tuan terus. Komputer slow. Siap. Semua kosong. Oh, memang. Okey. Slide ni tekan kot. Saya clearkan semua slide yang kosong. Tekan banyak new slide. Subhanallah, sampai 100 slide. Tak ada, tak sampai 100 slide. Ikutkan hanya 16 je. 15 slide je. Okey, tak mana kita tadi? Ni. Jadi At-Tirmizi. Apa jawatan? At-Tirmizi. Jadi kalau kita tengok sini, Allah suka yang benda yang ganjil. Jadi sebab tu kalau perasan, kita ambil wuduk, kita ambil 3 kali. 3 kali. Yang wajib 1 kali kita basuh 1 kali. Muka sekali, tangan sekali, kepala sikit dan kaki. Itu yang wajib. 4 yang wajib. Kita usap kulit rambut. Kulit rambut. Bukannya setakat rambut, tapi kulit rambut tu kena. Kalau orang tak ada rambut macam mana? Takkan tak sah wuduk dia kan. Jadi dia kena usap rambut, kulit kepala dia lah. Air tu sampai kena kepala tu tadi. Jadi Allah suka yang ganjil. Imam Syafi'i pun ajar kita untuk sempurnakan wuduk kita ulang 3 kali. 3 kali wuduk tadi, ulang 3 kali. Pasti rata lah. Kalau dah 3 kali cuci kan. 3 kali cuci muka, 3 kali cuci tangan sampai siku. 3 kali usap kat kepala, 3 kali kat pergelangan kaki tadi kan. Jadi pasti dah sempurna. Tapi walaupun 3 kali, kita kena make sure jugalah rata air tu. Bukannya perlu cuci, perlu gosok. Yang penting meratakan air tu tadi. Air tu perlu diratakan. Jadi kerana Allah suka sesuatu yang ganjil, putih ni tadi. Jadi kita boleh lakukan penutup segala solat kita. So macam mana cara nak solat witir? Solat witir minima 1 rakaat, paling banyak 11.
Tapi angka dia memang semua ganjil. Angka dia semua 1, 3, 5, 7 atau 9 atau 11. 11. Itu yang paling banyak. Jangan kalau kita buat 13, kalau kita tak ajaran siapa, tak ada ikut ajaran siapa-siapa. Yang kita dalam Islam, kita diajar untuk solat witir sampai 11 saja. Paling kurang 1. Tapi Nabi kebiasaannya buat 3. Nabi kebiasaan buat 3. Dibenarkan 1, tapi Nabi biasa buat 3 rakaat. Okey. Yang ni kita kena fahamilah. Sebenarnya kalau kita buat 1 rakaat sebab mungkin dah terlalu mengantuk ke atau dah terlalu penat kan, hanya mampu untuk 1 rakaat, buatlah 1 rakaat daripada kita meninggalkan langsung tak buat kan. Langsung tak buatlah 1 rakaat. Tapi kebiasaannya 3 rakaat. 3 rakaat. Jadi cara dia ni secara ni kalau kita macam semayang semayang maghrib maghrib 3 rakaat kan. Kalau kita semayang 3 rakaat, kalau tadi kalau 3, 5, 7, 9, 11, kita akan semayang 2 rakaat. 2 rakaat, setiap 2 rakaat kita bagi salam. Dan kita tambah lagi 1 rakaat pada hujung sekali, kita tambah 1 rakaat, kalau 2 rakaat diakhiri dengan 1 rakaat. Yang last kali itu 1 rakaat kita terus bagi salam. 1 rakaat terus bagi salam. Atau kita boleh buat yang last kali, kalau kita boleh buat last kali, kalau kita buat 3 rakaat, maksudnya tadi rakaat kedua kita baca tahiyat awal. Macam kita semayang maghrib, kita baca tahiyat awal, kita bangun semula. Tapi bangun semula rakaat ketiga tu, kita bukannya baca Al-Fatihah sahaja macam semayang maghrib, tapi kita ada kena baca tambahan surah lagi. Jadi surah apa yang nak dibaca? Sama-sama kita tengok. Right. Okay, sama-sama kita tengok. So, kita nak check screen. Semua nampak. Yang ni saya tak sempat nak transfer kat slide. Okay. Jadi tengok kat Word. Okay, saya besarkan sikit. Okay, dari segi niat, bagi siapa yang dah boleh baca Quran, boleh baca Iqra' 4 lah paling kurang buat. Tak 4, ada tanda Sabtu dan sebagainya, ada tanda bawah. Dia boleh baca ni, Usali sunatan witri, rakaat ini lillahi ta'ala. Itu kalau 2 rakaat. Okay. Sahaja aku solat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kita baru ni tadi, tak pandai lagi nak lafaz-lafaz macam ni, niatlah semayang tu kerana Allah. Niatlah semayang tu dalam hati. Niat semayang nanti angkat takbir. Niat witir tadilah. Tapi takkan susah kan. Lafaz ni tadi untuk memastikan kita tak salah semayang solat lah. Nak semayang tahajud ke, nak semayang taubat ke kan. Jadi ni solat witir memang solat yang penutup. Jadi kalau lafaz dia niat macam ni lah. Kalau 2 rakaat 2 rakaat pertama. Jadi lepas tu rakaat pertama kita selalunya lepas rakaat pertama, rakaat kedua sama macam semayang fardu, kita ada baca surah dalam Al-Quran. Jadi rakaat kita baca surah Al-A'la. Kemudian rakaat kedua kita baca surah tu Kafirun. Jadi kalau siapa yang tak hafal lagi surah Al-A'la atau surah tu Kafirun, bacalah surah-surah yang dihafal lah, terpulang. Baca surah Ikhlas tu 2, tak ada masalah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada masalah. Bacalah surah apa yang nak dibaca. Tapi yang ni yang dianjurkan kalau kita nak ikut sunnah, nak ikut sunnah Nabi macam mana cara untuk solat witir. Dalam ni kita tengok sama-sama dalam modul ni. Rakaat pertama baca surah Al-A'la, rakaat kedua baca surah Kafirun. Tapi ingat solat witir bukan 2 rakaat. Solat witir sama ada kita buat 1, 3, 5, 7 sampai 11 tadi. 11 rakaat kan. Jadi niat untuk sampai 11 pun masih 2 rakaat. Setiap kali kita naik semayang tadi memang 2 rakaat. Kalau kita semayang 1 rakaat, tak jadilah kita sebut niat tu 2 rakaat. Kita sebut rakaatan. Usali sunatan witri, rakaatan lillahi ta'ala. Jadi saya solat witri 1 rakaat. Rakaatan 1 rakaat. Rakaatan ini 2 rakaat. Okay. Jadi ni bahasa Arab yang kita boleh belajar lah. On the go. Siapa yang tak lagi menguasai, lafaz ada dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Atau tadi kalau tak dapat juga nak lafaz, saya semayang witir kerana Allah Ta'ala, cukup. Tapi kalau boleh
sebutkanlah berapa, kita dah tahu awal-awal kan, memang ni akan sujud 4 kali. Kalau 2 rakaat, sujud 4 kali. Kalau 1 rakaat, kita akan sujud 2 kali. Terus bagi duduk antara dua sujud dan bagi salam. Jadi yang ni dalam awal, surah awal. Okay? Tapi kalau kita dah sampai rakaat terakhir, kalau tadi rakaat yang ketiga atau rakaat yang kelima tadi, rakaat yang ketujuh, rakaat yang ke-11, yang ke-11 tadi lepas bagi salam, kita terus berdiri Kemudian kita niat semula, ni 1 rakaat tadi 1 rakaat. Okay? Ni kalau suratul Fatihah, kadang-kadang kita baca surah Mu'awwizat. Okay? Mu'awwizat atau Mu'awwizat. Itu surah Mu'awwizat. Siapa sih pasti surah tu. Tapi kebiasaannya tu, kita boleh baca surah Mu'awwizat tu merujuk kepada surah 3 Qul. Okay. Surah Mu'awwizat atau surah kita selalu sebut 3 Qul lah. Surah 3 Qul, suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas. Jadi kalau si hafal tadi, bacalah surah yang dihafal lah. Tapi kalau hafal, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, bagi siapa yang amal sebelum tidur, baca surah 3 Qul. Jadi dalam solat witir, dah ada surah 3 Qul tadi. Jadi si perlu mesti mau baca pun surah 3 Qul sebelum tidur, sebab solat yang terakhir sebelum kita tidur tadi, contohnya tadi, kita si bangun malam, si bangun tahajud, tanpa bangun untuk subuh terus pula. Jadi bolehlah baca dalam surah witir tu, memang dah ada 3 Qul atau surah Mu'awwizat tadi Mu'awwizat boleh baca. Jadi untuk surah-surah pendek, buka surat yang belakang sekali, 3 surah terakhir, surah yang ke-111, 112, 113 dan 114. Al-Quran ada 114 surah. Al-Quran daripada dulu sampai kini tak si pernah berkurang 1 surah atau bertambah 1 surah. Jadi ada 3 surah yang boleh dibaca dalam rakaat terakhir, iaitu suratul Ikhlas, suratul Falaq dan surah Nas. Apa dalilnya? Atau An-Nasai untuk seorang perawi seorang perawi meriwayatkan daripada Ka'ab radhiyallahu an. Ka'ab tu yang sahabat Nabi sahabat Nabi tu. An-Nasai tu pun dengar daripada Ka'ab, dia pun dengar daripada Ka'ab yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda membaca dalam solat witir dengan surah Al-A'la, Kafirun, Al-Ikhlas. Untuk yang dalam satu hadis lah, yang tadi kita sebut Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, atau yang disebutkan. Tapi macam kalau kita ikut sebagaimana yang diajar dalam hadis tu ajar kita baca surah Al-A'la, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dapatlah kita pahala sunnah. Apa beza sunnah dan sunnah? Sunnah tu tadi benda yang Nabi pernah sebut dan sebagainya. Tapi sunnah tu memang seperti Nabi buat. Ada pahala lebih pahala lebih yang kita buat sebagaimana Nabi buat. Nabi buat memang sebiji-sebiji lah. Contohnya memang Nabi semayang witir. Tapi adakah semayang sebiji semayang Nabi witir? Semestinya. Macam kita pada tadi, kita tadi baca suratul Ikhlas. Baca, bukan seperti Nabi. Tapi masih kita tunaikan sunat. Jadi pahala sunatnya ada. Tapi kalau kita nak buat sebiji macam Nabi, kita usahakan untuk hafal suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas, atau kita tambah lagi surah A'la, surah Kafirun. Boleh cari dalam Al-Quran pula. Macam ni ayat-ayat tu. Walaupun kita si pandai lagi nak baca Iqra' kita boleh belajar daripada mendengar kan. Macam kita dengar dan kita boleh lafaz. Subhanallah, lafaz balik. Belajar untuk lafaz semula. Macam ni kita belajar Al-Fatihah. Terus belajar membaca kan. Kita boleh belajar daripada mendengar. Jadi 3 surah tu dibacakan. Setakat tu boleh faham suratul Falaq, Ikhlas, Falaq, An-Nas. Jadi tu 3 Qul tadi boleh dibaca di penghujung Ikhlas tadi. Dan satu lagi dalil untuk hadis sunat At-Tirmizi Okey. Ini ada kat situ, ada kisahnya kat situ. Ishaq bin Ibrahim bin Habib bin Syahid Al-Busri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah Al-Harim kepada kami, dari Qusayf dari Abdul Aziz bin Juraij berkata, subhanallah, dan spesifik siapa sahabat yang tanya kepada isteri Nabi? Siapa yang tanya kepada isteri? Atau ada nama-nama sekian. Dan si Ishaq tadi dengar daripada si Muhammad bin Salamah tadi. Muhammad Salamah dengar daripada Qusayf.
yang dengar daripada Abdul Aziz bin Juraij. Abdul Aziz Juraij yang tanya kepada isteri Nabi Aisyah, isteri Nabi namanya Aisyah, membaca surah apa ketika surah apa ketika Nabi mengerjakan solat witir. Jadi Aisyah jawab daripada hadis lain ya, Nabi bukannya witir sekali aja. Nabi banyak ada sahabat yang nanggan Nabi, ada isteri Nabi yang nanggan Nabi. Jadi apa surah-surah yang boleh dibaca? Tak tadi. Sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi kalau hadis tadi ni sebut nama surah. Kalau hadis tu dia sebut sama je. Surah A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dalam juz 30, dalam juz 3 yang belakang je, surah A'la atau surah yang belakang je, boleh cari Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi baca surah tu tadi. Surah juz 30 dimulakan dengan surah An-Naba. Surah A'la kedua lepas lah. Kami boleh cek balik lah. Kami mesti ingat. Si ingat. Jadi surah A'la dalam juz 30 je, juz yang terakhir. Jadi sama je. Benda yang sama. Jadi bila kita dengar atau sistem akademik dalam Islam, bila kita dengar ada hadis lain daripada orang lain sebut pasal 3 surah tadi. Surah A'la, surah Al-Kafirun dengan surah 3 Qul. Surah Qul 3 atau tadi situ surah Al-Ikhlas sajalah. Surah Al-Ikhlas. Dekat tu tadi pun sama je sebut pasal Sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Bagi siapa yang mungkin pernah dengar nama ayat surah qul huwallahu ahad, surah ahad namanya surah Al-Ikhlas. Bila sebut surah Al-Ikhlas, surah yalah. Okay? Yang melahirkan kita ikhlas untuk sembah Tuhan yang satu, insya-Allah. Dan selepas kita dah selesai solat witir tadi, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat, selepas kita dah selesai tadi, kita digalakkan untuk berwirid. Wirid tu maksudnya bacaan, susunan doa-doa, susunan zikir, apa tasbih, apa semua, tahmid, tahlil lah, kita lepas solat tadi. Jadi apa wirid yang diajarkan kepada kita atau sama-sama dengar? Jadi kita diajarkan untuk baca tu Subhanallah Malikul Quddus. Al-Quddus salah satu nama Allah dia yang Maha Suci. Allah yang Maha Suci. Jadi kita bertasbih pada Maha Suci Allah, Maha Suci Tuhan. Allah dalam bahasa Arab, Tuhan dalam bahasa Melayu. Okay. Maha Suci Tuhan yang Maha Quddus. Malikul Quddus, yang Malikul Quddus. Subhanallah. Jadi dibaca 3 kali dalam lepas main witir kita, lepas kita bagi salam, kita baca 3 kali. So, dari sini kita dapat tasbih tadi ada juga hadisnya. Subhanallah. Daripada Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW setelah salam dari solat witir berkata Subhanallah Malikul Quddus 3 kali dan meninggikan suara pada zikir yang ketiga. Subhanallah. Detail lah. Jadi sama-sama kita dalam majlis ilmu contoh, sama-sama kita cuba biasakan diri. Subhanallah Malikul Quddus, Subhanallah Malikul Quddus. Dan yang ketiga kita tinggikan Subhanallah Malikul Quddus. Kita cuba belajar bersangka baik pada Allah. Allah Maha Suci daripada segala kekurangan. Allah Maha Adil. Bila Allah bagi ujian dan saya, kita percaya pada janji-janji Allah. Allah mana Allah janji Allah bersama orang sabar. Allah janji Allah akan minta pertolongan, akan beri jalan keluar. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Jadi kita dalam tasbih itu kita mensucikan Allah. Subhanallah Malikul Quddus. Subhanallah Malikul Quddus. Subhanallah Malikul Quddus. Dan ikut benar-benar apa yang diajar dalam hadis tadi. Jadi kita tinggikan suara pada ayat zikir yang ketiga. Subhanallah. Okay. Kemudian habis baca Subhanallah Malikul Quddus, ditambah lagi dengan Rabbil Malaikati Warruh. Rabbil Malaikati. Kita langsung baca Rabbil Malaikati Warruh. Kat situ diajar
testing. Okay, maaf tadi kami tu ada masuk semula. Rasanya dah ada bagi soalan. Mungkin yang simak terguluk tadi. Kami terguluk USB jack untuk audio. Okay. Dengan Allah. Kita sambung. Jadi lepas kita dah habis tasbih, wirid, bacaan kita tadi dan lepas wirid kita boleh akhiri dengan doa tu. Jadi dengan Allah, kita boleh sama-sama baca doa tu insya-Allah. Doa yang memohon sebagai penutup segala solat kita pada malam. Terakhir, ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku nur. Subhanallah, nur. Di dalam mataku nur. Dan dalam pendengar nur. Di sebelah kanan pun nur. Dan di sisi kiri pun nur. Dan pada hadapan pun nur. Dan di belakang pun nur. Di atas pun nur. Dan bawah pun nur. Dan jadikanlah bagiku nur bagi hari bertemumu. Subhanallah. Dan pada sarafku nur. Pada rambut pun nur. Dan pada petuturan pun nur. Jadikanlah nur pada diriku. Dan layakkanlah nur bagiku. Banyakkanlah nur bagiku. Kurniakanlah kepada aku nur. Subhanallah. Jadi dalam doa kita sebagai pengakhiran doa kita, kita minta kepada Allah cahaya taufik untuk kita dari segala sisi kita minta kepada Allah cahaya untuk kita mudahlah dalam hidup tu. Bila kita ada cahaya, kita dapat melihat kan, kita nampak jalan yang benar yang kita. Okay. So okay. Dan lepas habis doa tadi ada juga doa tadi kita baca doa tu. Okay. Antara baca doa tu ada kala doa baca Nabi baca doa tu dan kita baca doa penutup witir. InsyaAllah doa penutup witir. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon lidah sentiasa menyebut dan menyebutimu, hati yang penuh suka mensyukurimu, serta anggota yang mudah mentaatimu. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang tetap dan sempurna, hati yang khusyuk, keyakinan yang benar, ilmu yang bermanfaat. Kami mohon amal yang soleh, agama yang mantap, dan diberikan kebaikan yang melimpah ruah. Kami mohon kemaafan dan kesihatan yang sempurna, serta mensyukuri atas kesihatan kami. Subhanallah. Jika kami memohon selamat dari segala mara bahaya dan petaka dan kecukupan yang tidak sampai, kami terpaksa meminta jasa orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah solat kami, puasa kami, berdirinya kami, khusyuk kami, pengabdian kami, ibadah kami, dan sempurnakanlah kekurangan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, selawat Allah ke atas yang baik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW, ke atas keluarganya serta para sahabatnya sekalian, dan segala puji bagi Tuhan pemelihara seluruh dunia. Itu subhanallah untuk doa penutup yang selalu dibaca, dibahasakan. Kalau siapa yang hafal boleh diamalkan dalam solat-solat fardu kita. Saya ada masalah itu adalah solat doa-doa yang baik untuk dibaca. Ada bukan doa-doa yang kita sendiri sebutkan, tapi Nabi sendiri ajar apa yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, kita minta situ banyak. Ini sepatutnya kita minta iman yang sempurna. Untuk yang pertama, kita minta hati yang khusyuk. Ada yang betul-betul yakin. Minta ilmu yang manfaat. Kita semua ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita belajar agama, saya ada benda yang bermanfaat. Semua benda bermanfaat, insyaAllah. Melatih diri kita untuk sentiasa ingat Allah. Okay. Allah. Okay. Jadi kita kembali kepada slide.
Kembali ke slide. Kita naga kita. Jadi Rasulullah betapa kita just nak peringatkan balik tuntutan witir tu tadi, kita kena pola, belajar untuk pola. Kalau sebelum tu si pernah ada siapa-siapa madah atau ustaz madah atau orang di masjid madah atau berusyah madah, kita sama-sama belajar. Ya, pentingnya kita belajar. Bila mana kita belajar, kadang-kadang kita naga orang Islam sendiri yang lahir Islam pun si tahu tentang witir tu tadi. Ingatkan witir dalam bulan Ramadan saja. Jadi akhirilah solat malam daripada Bukhari ya. Nabi SAW akhirilah solat malammu dengan solat witir. Satu tuntutan yang Nabi ajar tadi, dan Nabi telah bagi amaran siapa yang solat witir bukan yang kalangan umatnya dan kumpulannya tadi. Jadi satu amaran jadi seolah-olah jadi wajib. Sebab ya bagi mazhab Maliki Hanafi tadi ada saudara sama main badminton pagi awal tadi. Pagi awal tadi sempat main badminton. Kita beriadah pagi-pagi Ahad. Ada untuk mazhab Maliki atau Hanafi, wallahu alam, bukan mazhab kita dekat Malaysia lah. Mazhab Syafi'i kita banyak ikut Syafi'i. Mungkin di Perlis ada yang bermazhab Maliki dan Hanafi. Setidaknya 4 mazhab di Perlis. Jadi siapa-siapa yang nak tahu, jadi setidaknya open lah. Tapi kita di Sarawak, kita ikut negeri kita, tempat kita, untuk mengelakkan kekeliruan, untuk mengelakkan perpecahan. Kita semua situ kebanyakan kita bermazhab Syafi'i. Jadi bagi yang bermazhab Syafi'i, Nabi masih sunat yang sangat-sangat dituntut. Kalau boleh jangan tinggal sangat tinggal macam sembahyang hari raya lah, sunat yang sangat-sangat dituntut untuk pergi ke masjid. Yang perempuan sekali, walaupun uzur sekali pun dituntut untuk pergi masjid dengan khutbah, sama-sama dengan khutbah. Tapi siaplah masuk dalam masjid, siaplah masuk ruang solat masjid, tapi berada di luar bersama, turun ke masjid untuk solat sunat Aidilfitri atau Aidil Adha tadi. Subhanallah. Jadi Nabi berpesan lagi daripada At-Tirmizi, Ahmad, untuk 4 sebenarnya, daripada Ahmad, daripada Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ada 4 perawi di situ. Cerita benda yang sama. Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang berasa dirinya tidak mampu untuk bangun pada penghujung malam, sebaiknya mengerjakan solat witir pada awal malam. Maksud jadi habis isyak terus sembahyang. Jangan tinggal 1 rakaat. Kalau si mampu 3 rakaat, 1 rakaat juga. Terus baca Qul huwallahu ahad, habis Fatihah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasatin fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baca lagi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Subhanallah. Baca lagi dalam Tadi nampak Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca, tapi janganlah baca laju, supaya baca slow lah. Baca relax, baca relax. Dapat faham maksudnya, mahulah datang roh kepada hati Doa. InsyaAllah ada PDF pula. Kami akan masukkan cara solat tadi, doa tadi dalam slide untuk dikongsikan untuk kita sama-sama lah. Boleh buka PDF dalam grup lah untuk bila kita solat witir malam pula untuk dibacakan insyaAllah, untuk dibiasakan insyaAllah. Jadi sebenarnya kadang-kadang imam-imam dekat masjid kan, doa yang witir tadi lah dibaca lepas ujung tadi sebab dah hafal kan. Bila dah hafal, maka doa tadi dibiasakan dalam solat fardu juga. Jadi kita kena biasakan Jadi dia ajar kita situ bila siapa yang si mampu untuk bangun malam, si bangun untuk solat tahajud. Sebab saya ada 2 witir dalam satu malam. Saya ada witir. Bila kita dah sembahyang penutup, saya dah sembahyang je lepas sepatutnya. Tapi kalau tarawih tadi tiba-tiba kita terbangun malam. Dah bulan Ramadan, bulan yang mulia, rugi kalau kita si tambah sunat. Tapi jangan ditutup lagi dengan witir. Itu andai kata kita dalam bulan Ramadan lah, Tapi kalau kita dalam yang biasa-biasa tu, kita niat, kita merancang untuk tahajud. Jadi supaya witir dulu lepas isyak. Jadi kalau kita bangun awal sebelum subuh, kita belum lagi witir tadi, kita bangun tahajud. Tapi dah dekat-dekat nak subuh, sembahyang witir cepat-cepat. Sembahyang 1 rakaat dia sebelum subuh masuk. Jadi insyaAllah, tu cara-cara kita lah. Nabi ajar bagi witir awal tapi siapa yang berasa mampu dan yakin dapat bangun. Jadi
witir pada akhir malam, sebelum subuh tadi, sebelum subuh tadi baru witir. Dia ajar situ malaikat bersama, subhanallah. Siapa yang witir, malaikat akan bersama dengan orang-orang tu. Akan dihadiri oleh para malaikat, dan itulah yang lebih utama. Utama tu maksudnya lebih afdal tadi, utama. Jadi berbanding dengan semayang lepas isyak tadi witir, kita tu dianjurkan, lebih harus lebih dianjurkan, disyorkan untuk semayang witir di penghujung. Okay, kita ada 5 minit ni Okay. Okay, tak salah. Kelebihan witir. Jadi kita nak tahu kelebihan witir. Tapi memang sepatutnya niat kita untuk semayang witir bukanlah kerana kelebihan yang kita tunjukkan kat skrin ni tu. Tapi kita niatkan nak dapat redha Allah. Kita ikut cara Nabi kita. Nabi kita banyak berwitir, banyak solat duha, banyak tahajud kan, dihabiskan witir dan sebagainya. Maka niatkan pertama kita nak dapat redha Allah. Itu yang pertama, redha Allah. Kita buat kerana Allah. Nama bersali sunatan witri rakaataini atau rakaatan lillahi ta'ala. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Jadi niat kita pertama. Bukan kerana kelebihan. Kelebihan tu membantu kita untuk bagi motivasi. Bagi motivasi. Takut kita jadi syirik. Kita jadi si ikhlas. Kita buat benda tu kerana nak dapat kelebihan daripada Allah. Tapi bukannya dapat kelebihan daripada Allah, kita betul-betul nak dapat redha Allah, dapat masuk syurga Allah, dapat dimasukkan dalam api neraka. Subhanallah. Jadi pertama sekali orang yang solat witir ni akan disaksikan oleh para malaikat. Confirm akan disaksikan oleh para malaikat. Bukannya hanya atid dan raqib saja yang mencatat amal baik kita, malah semua malaikat, ada kumpulan malaikat yang akan datang menyaksikan kita untuk penutup segala amal kita, malam kita dengan solat witir. Lepas dari segi kelebihan witir tadi dengan solat-solat lain, kita sebut duha, kita sebut rawatib. Rawatib tu solat yang antara, contohnya antara waktu. Contohnya subuh hanya sebelum, selepas solat yang menyusul, solat sunat yang mengikut. Jadi sebelum kita nak sempurnakan solat, kelak kita akan belajar tentang solat rawatib. Kita belum belajar lagi. Tadi solat rawatib, solat yang mengiringi sebelum dan selepas sembahyang fardu. Kalau subuh ada solat sebelum, tapi ada solat selepas. Zuhur sebelum dan selepas. Asar ada solat selepas ada. Maghrib dan isyak sebelum dan selepas. Dua-dua ada, sebelum dan selepas. Jadi kerana Allah berbanding dengan solat rawatib, solat witir tu lebih daripada solat rawatib tadi. Jadi kalau anda kata kita tadi memang lepas main isyak, memang kita tadi dah kepak, dah rasa apa-apa dah, angkatlah bangun untuk solat witir 1 rakaat. Sebab ia lebih difardukan, lebih diutamakan daripada solat rawatib tadi. Mengikut sitab lah. Mengikut sitab memang ada kelebihan witir tu tadi. Sebab siapa yang si solat witir, Nabi kira mana? Bukan golongan aku. Jadi rawatib tadi, sedar amaran Nabi sampai tahap macam ni kan. Jadi dalam solat witir ada amaran Nabi. Jadi kita kena belajar tunaikan. Subhanallah. Kerana Allah, semoga kita biasakan diri dengan solat witir tu ya. Kemudian InsyaAllah, siapa yang amal sunnah Nabi, sunnah Nabi cuba ikut daripada pemakaian, daripada sentiasa bersugi, bersih gigi lah, sentiasa bersugi, dari segi menutup aurat tadi kan, dari segi percakapan, dari segi perbuatan, dari segi amalan, ada duha, ada tahajud, ada witir. Witir, siapa yang betul-betul ikut sunnah Nabi, belajar untuk ikut sunnah Nabi, atau memang dalam hatinya cuba ikut sebanyak mungkin, simpan janggut, apa lagi cara tidur, sebelum tidur baca 3 kul tadi, tutup lampu. Dulu tutup api. Sekarang ni kita tutup lampu lah. Tutup lampu, cek pintu. Ini semua sunnah Nabi. Nabi sebelum tidur, dia akan cek semua, tutup lampu dan sebagainya, tutup pintu dan sebagainya. Ambil wuduk, baring mengiring ke kanan, baca surah 3 kul.
30 tadi kan. Ni sunnah-sunnah. Jadi banyak sunnah Nabi. Siapa-siapa yang ikut sunnah Nabi termasuk witir ni tadi, sunnah Nabi akan dapat syafaat daripada Nabi. Syafaat ni apa maksud syafaat? Dapat tiket percuma. Dapat tiket percuma masuk syurga tanpa hisap. Tanpa hisap maksudnya tadi tak payah cek lagi. Tak payah cek lagi berapa banyak dia semayang, berapa banyak dia bersedekah atau berzakat, berapa banyak dia berpuasa, sama ada bulan Ramadan atau berapa banyak ada tak dia tunaikan haji. Dia tak cek lagi dah. Tak cek lagi. Siapa yang banyak amalkan sunnah, tapi taklah bermaksud tinggalkan semua yang fardu, buat yang sunat tadi. Sunnah tu termasuk yang wajib kan. Sunnah tu termasuk yang wajib. Nabi semayang fardu, Nabi tunaikan haji, Nabi tunaikan zakat kan. Jadi semua ni sunnah, semua sunnah. Siapa yang amalkan sunnah Nabi, insya-Allah akan dapat syafaat. Jadi ni kelebihan witir ni tadi antara salah satu sunnah Nabi. Kalau walaupun contohnya tadi kita tak mampu untuk korban di bulan haji dia, korban unta tadi, unta yang paling baik, yang paling sempurna, paling baik, kita tak mampu, entah berapa hargalah. Kalau dah lembu kat sini yang biasa 8,000, yang paling baik wallahualam dia lebih 10,000 kan. Yang lembu yang paling baik, yang berat, yang bergemuk, yang banyak isi dan sebagainya kan. Jadi yang banyak isi bukan banyak lemak kan. Yang banyak isi kan. Ini yang baik semua, entah berapa hargalah lembu. Lembu lagi 8,000. Kalau kita tak mampu untuk tu, buatlah witir ni. Witir tu umpama kita sedekahkan seekor lembu yang sempurna, yang paling baik. Subhanallah. Jadi kita cuba untuk amalkan witir ni ya. Jadi kalau Allah setakat tu je rasanya. Sorry. Satu lagi. Hukum tangguh. Hukum tangguh witir. Okay, jadi kalau ikut hadis yang kita bacakan tadi, yang kita bacakan awal tadi aku baca, witir ni sebaiknya kita lakukan di akhir malam. Di akhir malam, lepas semua solat tengah malam, kalau kita bangun tahajud, kita boleh ada perbezaan pandangan. Ada yang kata lepas tahajud terus witir. Ada yang wajib terus witir. Kalau kita tidur lagi lepas tu, sebelum subuh kita bangun lagi. Tapi ada yang juga yang kata sebaiknya bila kita bangun semula, sebelum subuh, kita awal subuh, sebelum kita bangun untuk solat sunat subuh, kita solat witir dulu. Kita solat witir dulu, tutupkan solat sepanjang malam kita. Lepas tu baru kita bila masuk solat subuh, kita solat sunat subuh dulu. Ni witir sebelum waktu subuh. Solat sunat subuh, baru semayang waktu, baru kita semayang sunat dulu. Qabliyah, ini sunat warawatib yang cerita tadi lah. Yang kita cerita awal tadi ada sunat warawatib, sunat qabliyah sebelum subuh, baru kita solat subuh. Jadi 4 rakaat lah kita semayang. 4 rakaat pagi. Yang fardu 2 rakaat, yang sunat tadi 2 rakaat. Dan sebaiknya kita buat solat sunat itu sebab Nabi sebut sendiri kan, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu tadi lebih baik daripada dunia dan isinya. Kena usahakanlah sebab ganjaran dia sangat besar kan. Subhanallah. Jadi witir pun besar ganjaran, solat sebelum subuh pun besar ganjaran. Jadi dari segi hukum harus ni tadi bukan masuk wajib. Wajib mesti kita tangguh sampai sebelum penutup semua solat pada tengah malam. Jadi ni lepas tahajud tadi lepas tahajud, lepas solat taubat, solat istikharah kita buat tengah malam kan. Tengah malam kita akhiri dengan solat witir. Ni yang diharuskan. Jadi kalau yang lepas tarawih, ni yang tadi yang kita cerita tadi lah. Yang kita cerita tadi, kalau kita tadi nak dapat pahala jemaah, kita buat witir sama-sama. Waktu ikut imam tadi kan, imam lepas tu witir. Tapi lepas tu jangan ada lagi. Jangan lagi langsung jangan buat lagi witir. Jangan buat witir. Tapi ni untuk bulan Ramadan. Kalau bulan biasa kat masjid sembahyang jemaah, tak ada sembahyang witir. Okay. Jadi ni semua pesan-pesan Nabi ya. Jangan tinggal. Ni hadis yang diulang balik tidak ada ni. Kenapa jangan tinggal witir? Ni tadi yang hukum yang tadi tu, hukum yang bulan Ramadan tadi, jangan ada 2 witir. Ni dah ada hadis dia cakap tak ada 2 witir. Jadi kalau kita dah tarawih, jadi kita dah sembahyang witir. Kalau kita sembahyang tahajud lagi malam, kita bangun lagi malam, sembahyang tahajud, sembahyang taubat dan sebagainya, jangan diakhiri lagi dengan witir. Okay, jangan diakhiri dengan witir. Jadi Imam Ahmad, ini Imam Ahmad salah seorang imam mazhab kita.
Dia kata siapa yang meninggal witir, maka dia seorang lelaki yang buruk dan tidak wajar untuk menerima persaksiannya. Subhanallah. Dia disebutkan macam seorang munafik kan. Seorang munafik kalau kita tidak tak solat witir. Alhamdulillah, mungkin kita tak masuk dalam ni kalau kita rasakan kita ni seorang yang alhamdulillah. Kadang-kadang kita ada rasa macam tu kan. Kita ada rasa macam tu atau kita memang rasa macam tu. Kalau kita rasa macam tu, belajarlah untuk solat witir. Selain pada solat duha, solat tahajud, kita sebenarnya jaga solat fardu kita, belajar untuk tambahkan solat kita supaya kita hilang rasa tu. InsyaAllah. Jadi, ni amaran juga. Amaran juga siapa yang tak witir tadi, siapa yang tak witir, persaksian dia tak diterima. Cakap tak serupa bikin lah. Subhanallah. Jadi, ni hadis yang kita kongsi juga dalam duha. Dalam duha ada 3 amalan yang Nabi tak pernah tinggal. Pertama, puasa 3 hari. Puasa Isnin Khamis atau puasa bid. Contohnya dia bid tengah bulan. 3 hari dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Setiap bulan lah. Dalam setiap bulan ada puasa selain pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita mesti puasa penuh. Melainkan siapa yang uzur lah. Okay. Kemudian puasa tu tak boleh tinggal. Sembahyang duha. Yang kita belajar minggu lepas. Sembahyang duha tak akan tinggal. Dan sembahyang witir. Witir tadi selalunya lepas bangun malam lah, lepas tahajud kan. Jadi 3 ni tak akan tertinggal lah. Ni hadis riwayat Bukhari. Muslim tak berani. 3 perawi juga yang merawi benda yang sama. Jadi ni 3 amalan. Subhanallah. Jadi siapa yang nak sembahyang duha, boleh rujuk rakaman kita minggu lepas sembahyang duha macam mana, bila waktunya dan sebagainya. Jadi subhanallah, setakat tujuh kongsian kita. Kalau ada soalan, kita buka sekarang ni. Dah masuk 11.36. Harap kita tak habis sampai jam 12 lah. Right. Ada soalan ke? Ada soalan? Waalaikumsalam. Nak tanya. Hmm. Kalau tu lekaan pertama tu sama kedua, macam Kak si belum hafal dua surah ni, boleh ganti surah lain kah? Boleh. Cuma pahala sunnahnya tak dapat. Pahala sunnah ni kita ikut apa yang Nabi ajari. Surah A'la kan, surah Al-Kafirun, lepas tu 3 kul tadi kan. Ini surah yang diajar, yang Nabi ada buat. Ada hadis yang sebut Nabi baca surah ni. Tapi kalau kita baca surah sendiri, tak ada masalah. Kita niat witir, pahala sunat tu dapat. Pahala sunat kita buat, kita ikut sunnah, ikut Nabi, ikut witir tu dapat. Tapi sunat cara ikut bulat-bulat, ikut cara Nabi berwitir, pahala tu kita tak dapat. Jadi dia ada beza. Jadi sebenarnya kenapa pahala ni diwujudkan, nak memotivasikan kita. Kalau kita nak betul-betul nak, jadi kita belajar untuk tu tadi yang macam Tuan Jeffrey tadi kan, dah minta dah doa yang dibaca oleh Nabi sendiri. Sebab apa? Sebab doa tu baik. Apa yang kita nak minta dalam solat witir, apa yang kita nak minta dalam solat duha, apa yang kita nak minta dalam solat tahajud, Nabi dah ajar kita apa surah nak baca dan kenapa, dan ada hikmahnya. Surah A'la, surah yang maksud A'la ni yang maha tinggi kan. Jadi dalam surah tu ada pengajarannya. Jadi kenapa baca surah tu? Nak mengingatkan kita ketinggian Allah SWT, ketinggian para nabi kita kan, para nabi sebagai contoh dan sebagainya kan. Ada Nabi Musa disebutkan pada penghujung surah tu kan. Jadi subhanallah, di sinilah ada hikmah di sebalik semua surah-surah yang diajar kita. Qul ya ayyuhal kafirun. Nak ingatkan kita jangan putus asa, jangan sedih. Orang lain kita berpesan-pesan, kalau dia memang tak nak terima Islam, kita jangan putus asa. Dia memang sembah apa yang dia sembah, kita sembah apa yang kita sembah. Dan kita yakin pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam Kak Fikah tadi kata, kalau ni tadi Bersha ada sebut tadi, kalau tak hafal niat, tak hafal surah, bacalah surah yang kita hafal. Tapi Al-Fatihah tu mesti. Al-Fatihah mesti. Dan semua sembahyang kita, Al-Fatihah memang mesti ada dalam setiap rakaat. Apa doko saja. Tak apa. Kalau tak nak baca surah sambungan pun tak ada masalah. Tadi contohlah, terlalu mengantuk kan, tak pandai lagi nak bangun tahajud dan sebagainya. Baca suratul Fatihah. Ni Bersha sendiri pun ada buat lah. Bukan nak kata orang lain lah. Kita sendiri. Kadang-kadang kita tak larat kan. Habis Fatihah terus rukuk. Daripada kita tak solat, lebih baik kita jangan paksa diri kita. Tapi itulah, nak belajar untuk jadi kuat, jadi mampu, kena berlatih. Kena bercuba untuk bangun duha, untuk tunaikan duha. Duha memang kita dah bangun lah. Tunaikan duha memang kita dah bangun.
Tapi macam sembahyang tahajud, untuk sembahyang witir, nak cari kekuatan tu. Selain pada solat fardu yang kita buat, nak cari kekuatan untuk tambah lagi solat tambahan. Jadi kalau tak mampu, buatlah yang wajib dalam solat tu. Yang wajib dalam solat adalah perbuatan rukuk tu tadi, perbuatan sujud tu tadi, duduk antara sujud tu tadi, bacaan-bacaan antara tu semua tak wajib kan. Buatlah rukuk. Kalau tak mampu tak baca, sebutlah subhanallah je kan. Kalau subhanallah bihamdihi pun rasa susah nak baca, sebutlah subhanallah je. Terus angkat. Alhamdulillah kan. Okay. Angkat, dapat berdiri, alhamdulillah. Turun balik, subhanallah. Duduk atas sujud, Rabbi firli. Cukuplah, tak payah baca Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fani. Kalau rasa panjang, sebutlah Rabbi firli, singkatkan. Sebab dah nama amalan sunat kan. Yang penting, tapi belajar untuk ikhlaskan diri. Kalau kita nak ikhlaskan diri, cuba belajar untuk baca macam Nabi ajar. Jadi hidup ni satu perjalanan. Jangan berpuas hati, aku hafal satu surah saja, 2 surah saja. Belajar lagi hafal kan. Semalam bersama dengan Tuan Adam Kaim kita dekat Masjid At-Taqwa kan. Lepas tu kita ada makan kan, Zuhur lagi dekat masjid. Jadi subhanallah, sempat ajar dekat Tuan Adam kita cara nak hafal surah walaupun kita tadi tak pandai lagi baca Al-Quran. Okay? Jadi contohnya surah An-Nas lah, qul a'udzu birabbin nas kan. Jadi qul a'udzu ulang 3 kali. Qul a'udzu. Lepas tu tambahkan qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas kan. Jadi tambah. Surah A'la pun juz 30 sepatutnya surah yang lazim. Juz 30 surah yang belakang tu sepatutnya sebagai seorang muslim, kita dengan umur yang panjang, sepatutnya kita paling kurang hafal 2 juzuk. Sebagai seorang muslim hafal 2 juzuk, maksudnya juz 30 termasuklah surah-surah yang lain-lain lah. Surah Al-Mulk, surah Yasin, kita baca setiap malam Jumaat kan, tak hafal kan. Jadi hafal sekurang-kurangnya 2 juzuk, maksudnya 40 muka surat. 40 muka surat tu bilangan banyak yang sepatutnya kita hafal. Bukannya sekadar kata Al-Fatihah, bukannya sekadar kita berpuas hati dengan ni. Sepatutnya ada 2 juzuk kita hafal. Jadi A'la ni dalam juzuk 30, surah-surah yang pendek yang terakhir dalam Al-Quran. Surah nombor berapa? Dalam 114, surah A'la. Surah An-Naba yang pertama dalam surah ni muka surat pertama dalam juz 30. Surah An-Naba pasal bintang-bintang tadi. Allah suruh tengok bintang-bintang, ciptaan bintang betapa tingginya Allah. Lepas tu disusuli yang bintang yang tinggi, Allah kita tengok bintang maha tinggi, Allah lebih tinggi lagi daripada bintang-bintang yang tadi kan. Di surah A'la. Jadi disusuli, kalau tak salah surah A'la menyusul surah An-Naba. Jadi antara surah-surah lazim ni lah. Imam selalu baca. Imam kat masjid selalu baca. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi memang selalu baca surah ni. Kalau dengar Sabbihisma rabb, memang surah A'la lah tu. Nabi Imam start dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Memang surah A'la lah. Okay? Jadi memang surah lazim juga. Jadi boleh belajar untuk hafal. Jadi macam Tuan Jeffrey nak belajar surah A'la. Sabbihisma rabb, ulang 3 kali. Lepas tu baru tambah Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ulang-ulang sampai dah hafal ayat pertama. Dah ayat pertama baru kita sudi. Kalau kata hari ni aku hafal 1 ayat dulu. Takkanlah lepas 2 minggu tak hafal-hafal lagi kan. Jadi ni cara untuk hafal. Jadi Nabi pun diajar. Nabi subhanallah, Tuan Jeffrey kita tengah baca surah A'la. Jadi di sini kita tengok Nabi pun diajar Iqra bismi rabbikal a'la. Malaikat Jibril ada sampai 3 kali ulang Iqra bismi rabbikal a'la. Iqra 3 kali. Iqra suruh bacalah bila first sampai pada Nabi Muhammad kita. Jadi subhanallah, ni cara kita untuk hafal. Dan Al-Fatihah ni Quran ni bukannya sekadar dibaca, tapi memang dibaca dengan mata kita, tapi sebenarnya dibaca dengan telinga kita. Kita belajar daripada dengar, kita dengarkan bacaan tu, lepas tu kita
hafaz balik. Sebab kalau kita baca semata-mata, sebutan kita belum tentu betul. Sebab tu kita kena dengar, kena belajar, dengar daripada orang lain. Betul ke sebutan aku ni? Kita bertasmik bacaan kita. Macam Kak Bibiana kita tadi baca Fatihah. Kan? Bila kita alamin atau alamin, ada beza A dengan A. Alif dengan Ain kan? Alamin. Jadi kena betulkan sebutan bacaan. Kalau kita baca dari teks yang Romawi tadi kan, je alamin. Tapi kalau kita tengok huruf dia dalam yang Arab yang asal Ain. Alif dalam A dalam bahasa Arab ada tiga macam. Alif dengan hamzah A kan, bunyi dia A dengan Ain. Jadi kena bezakan bunyi tu, sebab kalau kita tak bezakan, dia ada maksud yang berbeza. Alamin dengan alamin dalam bahasa Arab sini maksud yang berbeza. Macam kita sebut semak dengan semak, ejaan sama, S-E-M-A-K, dua-dua semak tapi semak samun dengan semak, menyemak kertas ujian kan. Kalau kita salah sebut memang lain maksud. Jadi sebab itulah kita kena belajar sebutan yang betul. Okay, harap menjawab soalan Kak Fika. Kalau belum hafal lagi tapi nak cuba untuk surah witir, baca je apa surah yang kita nak baca. Kita nak baca surah full aja, Qul Allahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad. Dalam rakaat nak baca tak ada masalah. Saya ada orang yang saya ada Nabi kalau nak melainkan Nabi ada keluarkan hadis kata si boleh, tapi saya dah hadis keluarkan si boleh. Jadi Nabi cuma ada hadis yang daripada isteri Nabi Aisyah, daripada Ka'ab dia, daripada Ka'ab, dengan Nabi sebut surah yang sama je. Suratul Kafirun, surah 3 Qul, suratul Ikhlas saja. Tapi mungkin ada hadis lain yang menyebutkan 3 Qul tadi Mu'awziyat. Dia wallahu a'lam. Syah mesti apa? Tapi kita selalu sebutkan dengan 3 Qul lah. 3 Qul. Ini subhanallah. Setakat dia ajak kemampuan Rosyah. Kita just sekadar kongsi mengikut modul Hidayah Center. Mungkin ada yang lebih alim lah, yang lebih tahu cara sebenar. Sebabnya kita mesti belajar. Kalau ada dengar ustaz-ustaz lain atau dekat YouTube atau yang dekat masjid, macam semalam Ustaz Wadi Anwar datang kat Mary kan, datang mengajar kepada kita tentang semalam peringatan di akhir zaman, peringatan di azan, bahawa antara yang kita kena persiapkan kita sejak Nabi Muhammad diutuskan ialah permulaan akhir zaman. Bila Nabi Muhammad diutuskan, kita tu dah akhir zaman dah, di penghujung. Saya dan Nabi di antara kita. Lepas Nabi Muhammad, saya dan Nabi di antara kita. Apa yang ditinggalkan Nabi kita Al-Quran dengan sunnahnya aja sebagai bekalan kita. Sebagai bekalan kita. Untuk sampai kita menghadapi Dajjal pula. Moga sih sampailah. Tapi Dajjal, fitnah Dajjal memang dah berlaku. Fitnah Dajjal hari itu memang dah berlaku. Orang mengutamakan benda lain. Kita bukan mengutamakan apa tujuan kita sebenarnya hidup. Kita orang mencari sampai ada yang percaya pun Tuhan. Jadi bagi kami, kita yang duduk kat Malaysia, siapa yang percaya Tuhan, yang bukan orang Malaysia. Sebab rukun negara pertama dalam orang Malaysia, betul percaya kepada Tuhan. Mesti percaya Tuhan ada. Tuhan macam ni masalahnya. Jadi, bagi kita kat Malaysia, mungkin mudah kita berdakwah. Kita dakwah kepada saudara mara kita, ibu bapa kita, atau adik-beradik kita yang belum lagi Islam. Bila kita tanya, kita percaya Tuhan ada? Percaya Tuhan ada. Dan kita akan bincang seterusnya. Tuhan yang macam ni? Adakah Tuhan yang maha berkuasa? Tuhan yang boleh mati? Adakah Tuhan yang perlu diberi makan, diberi minuman dan sebagainya? Memerlukan kita untuk menyembahnya, untuknya jadi hebat. Dewa-dewa, kalau si disembah maka si hebatnya, si cukup hebat, si akan jadi hebat. Jadi bagi kita Islam, Tuhan Allahu Akbar, Tuhan dah maha hebat, Tuhan maha agung. Jadi kita yang memerlukan Tuhan kita yang memerlukan bantuan daripada Tuhan kita yang bersyahadat. Jadi hasbunallah ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah. Sebab setelah kekuatan, segala keupayaan, Allah sebut kun aja, maka jadilah. Dan Allah boleh jadikan macam-macam asbab untuk bantu kita. Bantu kita, hantar hamba Allah tu, hantar si fulan tu
kepada kita. Kita contohnya kita mencari-cari siapa yang dapat mengajar kita setiap hujung minggu untuk datang. Kita datang untuk takdir Allah SWT aja. Sebelum tu kerja di pejabat agama, mungkin saya dah sampai dapat pola kelas hujung-hujung minggu macam tu. Hujung-hujung minggu macam tu. Mendapat pola kelas hari biasa. Dan hari biasa kita bekerja. Subhanallah. Jadi masalah kita. Jadi kerana Allah, semua atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku, apa yang terjadi, semua atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Aili, Kak Bibiana, Kak Jeffrey, Kak Suraya, Kak Fika, Rosyah, sama-sama mengajari agar kita dapat mengajar banyak ini. Sebab kita tu sedikit saya ada masalah. Bagi kami saya ada masalah. Jadi bagi setengah para ustaz murabi kita mungkin yang rasakan ada platform yang lebih besar bagi kita, biarlah kita memula daripada sedikit sebab Nabi sendiri pun bermula dengan orang kelilingnya. Jadi kami pun bermula dengan siapa yang mahu dulu, yang istiqamah dulu. Ya, yang kita cari-cari kita cari-cari. Dan mungkin Rosyah minta maaf kalau ilmu belum mantap, belum untuk kali pertama je. Round pertama lah orang tahun pertama kita bersama Hidayah Center. Tahun pertama mengajar modul Hidayah Center. Tapi insyaAllah kita akan sentiasa murnikan modul, kita akan tambah pengisian apa-apa untuk mantapkan sebagai pengisiannya jadi sit dry lah, sit kosong dan kita dapat relate setiap hari. Apa yang kita belajar, apapun kita belajar setiap minggu, apapun yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana Allah dah 11.50 ada orang rumah pun dah tunggu dah sebenarnya untuk keluar. Jadi kerana Allah kami minta izin untuk kita akhirkan kelas kita. Tapi andai kata ada soalan, ada kemusykilan dalam tajuk kita untuk khususnya atau apa-apa aja, boleh anytime message PM dalam group untuk kita belajar bersama-sama, untuk kita cari jawapan bersama-sama, insya-Allah. Jadi kerana Allah sebagaimana semua majlis ilmu pastinya ada salah dan silap, kita bermohon bertasbih kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan tasbih kafarah yang diajar oleh Nabi kita untuk kita sama-sama bacakan, dan suratul As untuk mengingatkan kita agar kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. InsyaAllah Tuan Jeffrey untuk membimbing bacaan kita, kita sama-sama baca tasbih kepada suratul As. Dipersilakan. Tuan Jeffrey, kita nak baca? Subhanallah, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jadi demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang percaya adanya Allah, yang beramal soleh, kita yang hadir dalam majlis ilmu contoh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi kerana Allah dengan bacaan suratul As tadi kita berakhirlah kelas kita hari itu. Minta maaf semalam kita beri laluan kepada Ustaz Wadi Anwar. Jadi semua mungkin ada banyak yang nak live masa pun sama pukul 10. Jadi kami pun bersama dekat masjid atau apa. Jadi subhanallah, minggu depan insya-Allah kalau saya ada apa-apa kita akan laksanakan kelas kita macam biasa setiap hari Sabtu dan Ahad. Jadi hari Rabu Khamis kita ada kelas Iqra, kita ajak-ajaklah kawan-kawan kita yang belum lagi belajar mengaji itu tadi sama-sama mengaji. Insya-Allah setiap huruf yang dibacakan yang kita baca daripada Al-Quran, setiap huruf, kalau kita baca Rumi saya dapat pahala lah. Kalau kita baca dalam bahasa Arab ada 10 kebaikan yang datang kepadanya insya-Allah. Jadi Allah itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kelak kami akan kongsikan rakaman dan slide yang kami janjikan tadi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.